Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Alhamdulillah para penonton sidang muslimin muslimat di seluruh negara, terutamanya di negeri Selangor. Dan Alhamdulillah bersama-sama saya pada hari ini, saya Ustazah Syahrina binti Abdullah, merupakan pegawai daripada Lembaga Zakat Selangor, eksekutif bahagian dakwah dan syariah di Lembaga Zakat Selangor. Dan bersama hari ini kita ada satu program yang sangat best, sangat special sebab bersama dengan seorang influencer. Nanti saya perkenalkan siapakah influencer tersebut. Nama program kita pada hari ini adalah Borak-Borak Zakat. Jadi hari ini jangan stres-streskan kita tak faham ya pasal isu apa kaitan zakat dengan kehidupan kita. Jangan kita rasa kenapa yang nak kena faham banyak benda, tidak ya. Mudah sahaja, agama Allah ni mudah. Jadi hari ini satu perkongsian yang sangat menarik dalam program Borak-Borak Zakat. Rancangan apa? Borak-Borak Zakat. Dan yang specialnya hari ini bersama dengan seorang influencer yang saya percaya ya, semua orang dah biasa tengok muka Ustazah ni. Dah biasa tengok Ustazah ni, memang very cute orangnya. Dan kita tengok kat TV kan, macam itulah orangnya. Very cute dan very humble, very sweet. Okey, namanya adalah, cuba teka, adalah Ustazah Isfadiah binti Muhammad Dasuki. Ustazah ni memang saya punya salah seorang favourite saya sebenarnya. Inilah orangnya, Ustazah Isfadiah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rina yang boleh menjemput saya untuk program kita pada hari ini. Alhamdulillah. Saya sebenarnya teruja Ustazah sebab saya dapat bersama dengan Ustazah hari ini. Special tu ya, jangan jealous. Tapi kita semua pada hari ini beruntung ya sebab kita boleh dengar luahan from heart to heart daripada hati seorang influencer yang biasa menjawab persoalan dalam masyarakat kan. Kita biasa isu-isu panas tentang apa saja. Ustazah ni saya kagum, berani tampil ke depan memperbetulkan persepsi masyarakat. Berani outspoken membagi kebenaran berkaitan dengan fakta di segi sudut hukum, dalil dan sebagainya. Jadi tak pelik lah kalau ramai menjadikan beliau sebagai seorang idola, termasuk saya termasuk saya sendiri walaupun saya seorang ustazah, betul sih. Okay. Dan hari ini borak-borak zakat ya Ustazah, kita nak bincang tentang isu keberkatan. Keberkatan ni ramai di kalangan kita macam rasa hidup tu macam okey, ada yang rasa okey, ada yang rasa macam tak tahulah, kadang-kadang rasa macam hidup ni macam ada something wrong aja. Macam tak kena je, tak gembira sangat lah. Lepas tu rasa macam serabut aja. Rasa macam tak best je. Jadi nak tanya dengan Ustazah sendiri ya. Dan apakah maksud keberkatan dalam hidup dan apa kaitannya dengan isu-isu serabut fikiran kita dan sebagainya, insya-Allah Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustazah Rina, sahabat-sahabat, para penonton yang dikasihi. Alhamdulillah kita jumpa dalam borak-borak zakat. Dan bila kita sebut borak-borak zakat tu, kita tahu zakat ini adalah arahan dan perintah daripada Allah Jalla wa'ala. Dan bila dia perintah daripada Allah, maksudnya mesti ada sebab, sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu. Jadi kalau dalam kehidupan kita kan Ustazah, macam Ustazah sebut tadi, kadang-kadang kita rasa macam tak happy lah. Walaupun duit banyak ni, berkepuk-kepuk kan. Kalau duit tak banyak pun tak happy juga. Jadi itu yang sedihnya kan. Kemungkinan sebab kita punya sifat juga suka mengeluh. Jadi bila kita mengeluh, kita merungut ya, ada je benda tak kena. Jadi itu menyebabkan hati kita ni serabut. Jadi bila kita berserabut, cara yang terbaik untuk tenangkan diri kita, sebab hidup kita ini adalah perjuangan. Jadi memang nak cari kebahagiaan di dunia itu dia terpulang pada masing-masing persepsi masing-masing kan. Tapi kalau dari sudut keberkatan ini, kita kena tengok balik cara macam mana kita mentaati Allah Jalla wa'ala. So kalau kita taati Allah itu ikut suka kita. Okey, ikut suka aku lah kan. Okay. Nak bayar zakat rasanya
saya ni yang layak menerima zakat. Nak bayar zakat kan. Saya rasa saya tak mampu nak bayar zakat ni kan. Saya rasa saya layak menerima zakat. Memanglah tuan-puan, sampai bila-bila lah kita tidak akan mampu untuk bayar zakat. Jadi barakah ini dia maksudnya az-ziyadatu fil khair. Kebaikan yang bertambah-tambah. Tetapi kebaikan itu dia kena tengok definisi Allah. Jadi seandainya kita bayar zakat, tapi tetap juga rasa macam hidup ni seolah-olah macam tak berkat. Jangan anggap benda itu tidak berkat. Kerana apa? Kerana kemungkinan bila kita susah, azam kita, semangat, motivasi kita lebih tinggi. Jadi mungkin di situlah keberkatan yang Allah berikan pada kita. Jadi jangan kita saja nak define ataupun kita nak terjemahkan maksud barakah itu pada perspektif kita. Maksudnya kebaikan itu pada perspektif kita. Sebab bila Allah bagi kita susah, kita pun kena kerja lebih, ya, kena kerja kuat siang malam, kadang buat OT Ustazah. Buat OT lah, buat overtime lagi kan. Lepas tu rasa macam tak cukup. Tapi apa yang Allah nak bagi pada kita itu, keberkatan itu, kebaikan yang bertambah itu adalah Allah nak bagi dia kesungguhan dan juga skill kemahiran dalam menumbuhkan atau mengembangkan keluarga dia, keperluan keluarga dan sebagainya. Jadi secara mudahnya, apa juga yang kita dapat, kita perlu syukuri. Jadi bila kita berada di hadapan kita ini, kita ada dua keadaan. Satu, sama ada kita nak syukur atau kita nak sabar. Dan kedua-duanya ada hikmah. Jadi dengan pilihan kita tu, kalau kita susah, kita nak sabar, kita akan dapat barakah daripada Allah. Kalau kita senang, kita bersyukur, kita akan dapat barakah daripada Allah. Tapi kalau nak lebih barakah, kita kena belajar untuk bersyukur pada saat kita perlu bersabar. Jadi maksudnya bila kita susah macam tu kan, boleh pula kita bersyukur. Sepatutnya kita bersabar tau. Kita susah sebab apa? Sebab gaji tak tentu. Jadi kita dah kena buang kerja. Lepas tu kita ambil lah apa orang kata tu, mana-mana jadi orang kata delivery ke kan, nak memandu, nak jadi driver orang ke, ataupun kadang-kadang freelance lah, buat kerja sambil-sambil kan. Tapi situ kita nampak hari ni tak tentu pula gaji, dapat besok tak dapat, besok upah dapat kan. Tapi jangan risau, selama mana kita ambil benda itu untuk sabar kepada Allah, insya-Allah kat situlah datangnya keberkatan pada Allah. Dan selama mana kita boleh bersyukur, maka di situlah Allah akan berikan keberkatannya. Dan kalau nak lebih barakah lagi, kita bersyukur. Syukur ya Allah, aku ni walaupun tak tentu pendapatan, tapi aku ada mata pencarian, ada peluang. Syukur ya Allah, syukur. Dia adalah orang yang luar biasa Ustazah. Subhanallah. Nanti saya boleh buat satu hubung kait, satu link antara dahsyatnya kaitan syukur dan juga berkat. Okey. Ustazah, bermakna kan kalau menurut apa yang kita fahamkan dari sudut hukum syarak, kalau bermakna kesimpulannya kita boleh katakan secara generalnya, kalau orang mengabaikan zakat ni sebenarnya dia boleh mencabut keberkatan pada hidup dia. Betul tak Ustazah? Saya setuju dengan pandangan tersebut. Sebab zakat ini bukan kita punya. Zakat ini Allah yang punya. Jadi dengan kata lain, Allah yang memberikan kita rezeki. Dan Allah letakkan zakat itu 2.5% itu Allah punya. Jadi macam seolah-olah Allah nak bagi tahu kita tu, Allah sedang bagi tahu kita apakah mesej yang Allah bagi tahu? Allah bagi tahu harta yang kita dapat bukan milik kita. Itu milik Allah. Sebab tu Allah arahkan balik. 2.5% tu bagi kepada orang yang memerlukan. Padahal kalau ikut logiknya kan Ustazah Rina, kita akan kata, aku susah-susah ni yang cari duit pagi, petang, siang, malam kan. Kenapa pula kita nak bagi dekat orang-orang itu? Contohnya kan. 8 orang tu kan, kenapa pula kita nak bagi ke 8 golongan tersebut? Padahal ni duit saya. Tapi secara psikologinya, hikmah dia, mesejnya adalah Allah nak bagi tahu bila Allah arahkan kita buat sesuatu, itu harta tersebut tak kiralah dalam bank ke, dalam poket kita ke, dalam wallet kita ke, Allah yang punya. Ini semua Allah yang punya. Betul. Kan? Bukan Mak Albab yang punya. Allah yang punya, bukan kita yang punya. Masya Allah, subhanallah. Jadi
bila kita bicara tentang bab keberkatan ni Ustazah, ada pula yang pernah share dengan saya, Ustazah, anak-anak saya ni macam degil, macam tak dengar kata, ramainya suka berpeleseran pada waktu malam. Lepas tu mereka ni macam banyak terikut-ikut dengan generasi zaman sekarang ni. Naik motor semua. Saya pun tak tahu nak kata, saya marah-marah tapi macam tak ada kesan dan sebagainya. Jadi adakah dia ada kaitan juga dengan sikap kita, hubungan kita dengan Allah tu Ustazah, yang menyebabkan terjadinya rosak generasi kita, generasi anak-anak kita ni Ustazah, yang sepatutnya di bawah tanggungjawab kita. Apa pandangan Ustazah lah? Ustazah pun seorang ibu kan? Betul. Seorang ibu, berapa orang anak Ustazah? 6 orang. Masya Allah, saya 4 je Ustazah. Alhamdulillah. 4 orang boleh lagi tambah tu. 4 orang ni pun saya rasa macam 40 orang kadang-kadang tu meriah dia. Ya Allah. Itu barakah tu. Barakah tu. Okey Ustazah, insya-Allah. Okey, bila anak-anak kita tak mendengar kata ya tuan-puan, sebenarnya ada banyak contributor lah, orang kata tu, penyebab ya kepada anak-anak yang mungkin tak mau nak taat kepada kita. Dan salah satu daripadanya adalah sumber pemakanan. Jadi salah satu daripadanya lah. Selain daripada itu mungkin ada persekitaran, mungkin cara kita berkomunikasi dengan mereka. Contoh lain adalah model dalam rumah, ya. Kemudian ilmu, pengetahuan, pendedahan, ya, kawan-kawan mereka. Itu perkara-perkara lain. Tapi salah satu daripada senarai yang ada yang boleh mempengaruhi sifat, sikap seseorang, personality seseorang adalah sumber makanan yang diambil. Dan ini terlihat pada banyak sejarah dan kisah-kisah alim ulama dan juga salafus soleh. Jadi ingat tak seorang lelaki yang makan apple yang terapung-apung tu kan, Ustazah kan? Itu kisah tu pada zaman Nabi apa? Jadi maksudnya dah lama lah ceritanya. Tapi akhirnya di situ kerana dia makan buah tersebut dan dia rasa bersalah, dia cari nak minta halal, maka dia dikurniakan zuriat yang soleh. Itu satu. Lepas tu begitu juga dengan Imam Syafi'i yang dekat dengan kita, kan? Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pernah satu masa tu dia mengadu dekat ibu dia. Dia kata hafalan dia tu tak berapa bagus lah. Jadi ibu dia perkara pertama yang dia tengok adalah apa yang anak aku makan ni. Dia tengok dulu. Rupanya tu yang timbul kisah bahawa anak dia minum susu kambing dia, tapi kambing dia ini telah meragut rumput daripada halaman orang lain jiran. Masya-Allah. Macam kiranya tidaklah direct Ustazah ya. Yalah kambing. Kambing, manalah kambing tu pergi sekolah. Mana kita tahu kambing tu nak pergi mana kan. Tapi impak dan kesan dia tu cukup tinggi. Dan begitu juga seorang wali Badi'uz Zaman Said Nursi. Ada betul, ya, wali di Turki tuan-puan. Dia ni ibu dia kan, sebab kita seorang wali ni Badi'uz Zaman Said Nursi ni, dia seorang wali, malah dia dipenjarakan, dia dihalang lah, dia orang kata dihentikan dia punya perjuangan dan sebagainya Ustazah. Tapi akhirnya dia punya pengaruh tetap keluar walaupun dia dipenjara banyak tahun dan beberapa kali. Jadi antara rahsianya adalah semasa kecil ibu dia menyusukan dia. Sebelum ibunya menyusukan dia tu, ibu dia ambil wuduk dulu. Jadi setiap kali nak menyusukan saja ambil wuduk dulu. Ambil wuduk dulu. Jadi Masya Allah, macam itulah dia punya, apa orang kata tu, kesan dan impak rezeki kita. Ini kan pula kalau rezeki yang tidak dibayar zakat. Itulah Ustazah, macam ibarat kan, kalau tak bayar zakat ni, kita ada rezeki hak orang lain tu, ada dalam pinggan makanan yang kita bagi pada ahli keluarga kita. Ada hak orang lain tu Allah dah tidak redha kan. Takutnya. Masya Allah, tu yang kot jadi anak-anak macam susah nak dengar kata. Betul, sebab duk ambil hak orang. Jadi susah nak sembahyang, liat. Pagi-pagi nak kejut susah, siang susah, malam susah. Kalau pagi-pagi tu kita faham lah juga kan. Betul. Kalau tiap-tiap waktu susah, mesti ada something wrong somewhere yang kita kena check balik. Masya Allah. Ni ada ke hak orang lain yang aku belum tunaikan. Bagi makan anak-anak kan, makan sedap-sedap. KFC, McDonald, confirm sebulan sekali memang merasa kan. Tapi itulah bila soal ni kita kadang-kadang kita tak nampak Ustazah pada makanan tu ada hak orang lain boleh mendatangkan kemudaratan yang membawa kepada ketidakberkatan, mengurangkan
keberkatan Betul. kepada Masya Allah. Kalau cerita bab ni kadang-kadang kita kena muhasabah diri banyak Ustazah. Sangat. Betul, saya tertarik Ustazah sebab sepanjang saya kerja dengan zakat selama ni ada pembayar-pembayar zakat ni suka share dengan saya, kata saya perasan Ustazah Rina, mereka panggil saya Ustazah Rina lah, dekat satu kawasan perumahan tu memang banyak berlaku rompakan. Tapi Alhamdulillah rumah saya tu perompak tak berjaya masuk. Padahal kadang-kadang tu gerai tu tak berkunci. Perompak ni ganas, siang malam dia masuk. Penagih dadah lah Ustazah. Jadi rumah saya tu terselamat je, saya rasakan Ustazah. So dia beritahu kepada saya lah. Sebab saya bayar zakat tu, saya instead of 2.5%, saya bagi lebih. Jadi dia kata, saya memang bab zakat ni saya power. Jadi rumah saya ni tinggal laptop pun kat ruang tamu dan gerai tak kunci, saya masak kat dapur. Pencuri tu dia lalu depan rumah saya, dia tengok je tapi dia tak buat apa-apa. Jadi saya percaya dia ada kaitan dengan isu keberkatan dekat sini. Betul, sangat. Betul. Saya pun ada cerita ni Ustazah. Dia Shah Alam jugalah. Shah Alam juga sahabat kita ni. Dia asalnya tu dia hanya buka kantin dekat masjid je. Jadi dia bukan Masjid Shah Alam. Dia salah satu masjid lah. Okey. Dan kemudiannya dia dapat tawaran untuk buka satu kedai yang 5 pemilik kedai tersebut dah bertukar-tukar sebab macam bankrupt lah. Jadi dia dapat tawaran, dan dapat tawaran tu waktu COVID. Oh lagilah cabaran. Jadi cabaran sungguh kan. Jadi waktu COVID, permulaan COVID itu dia dapat. Lagilah kalau saya, ya Allah. Jadi dia rasa macam mana, tapi dia tetap berusaha juga. Dan akhirnya waktu COVID mencanak-canak pula dia punya makanan jualan dia. Mencanak-canak sebab orang kan banyak order. Tak boleh nak keluar. Jadi order-order kan. Jadi dia makin sibuk. Walaupun tidak ada pelanggan datang secara fizikal di kedai dia. Tetapi pelanggan melalui Maya ini yang ramai sehingga kan tuan-puan, pendapatan dia RM20,000 sehari. Subhanallah. RM20,000. Dah macam CEO of the company. Itu pendapatan, orang kata pendapatan kasar. Itu belum tolak itu, belum tolak ini lagi lah. Dan kemudian saya ni, Masya Allah, saya rasa seronok sangat jumpa dengan dia Ustazah. Saya kata, bestnya awak RM20,000. Dia kata, ya Ustazah. Dia kata, tapi yang best lagi, yang kata yang menenangkan hati dia, yang seronok sangat. Apa dia tahu tuan-puan? Setiap kali dapat pendapatan tersebut, dia awal-awal pendapatan kasar ni. Dia tak tolak lagi modal ke apa ke, tak tolak ya. Pendapatan kasar yang macam tu saja dapat je. Hujung hari, maksudnya dah petang tu kan, dia terus tolak 2.5%. Subhanallah. Allah. Dari RM20,000 tu. So dia tak fikir modal dia letak mana. Dia tak fikir tu nanti nak bagi anak ke, tabung untuk anak ke, tabung kecemasan ke, tak ada. Dia tak fikir yang tu. Dapat saja terus tolak 2.5%. Subhanallah. Patutlah. Dan luar biasa lagi Ustazah. Sebab ada hari-hari dia kan tuan-puan, dia dapat tiba-tiba je duit lebih. Ada ekstra. Ada ekstra. Jadi ekstra dia tu dia dah kira dah. Ini yang keluar berapa order kan, sebab ialah maklum kalau dia order melalui online ni kita boleh track balik, boleh tengok. Boleh track, ada record kan. So jadi bila dia tengok yang tu, ini sepatutnya mana datang duit ni? Ada lebihan-lebihan yang tertentu. Masya Allah. Masya Allah. Tu yang Ustazah kata tadi tu aziyadah. Aziyadah tu kan berkat. Pertambahan yang sentiasa bertambah-tambah. Kebaikan yang bertambah. Masya Allah. Jadi bila cerita tentang orang-orang yang dikurniakan keberkatan Ustazah, berganda-ganda rezeki kan. Betul. Berganda-ganda rezeki ni seolah-olah nampak sangat mereka ni, jiwa mereka ni lembut. Mereka lembutkan hati mereka, tunaikan perintah Allah kan Ustazah. Lembut betul mereka, tunduk pada perintah Allah. Kehendak Allah tu jadi mudah bagi mereka. Mereka, subhanallah, bagi saya ketaatan mereka tu sangat tinggi. Nak tanya dengan Ustazah macam mana kalau kita nak lembutkan hati kita ni Ustazah? Kadang-kadang di kalangan masyarakat ni kadang ramai yang rasa keras hati nak bayar zakat kan. Dia rasa rasanya patut aku yang menerima zakat ni kan. Pasal apa pula kan aku kena bayar zakat ni. Aku pun makan KFC pun sebulan sekali ke, 2 bulan sekali je, 2 kali sebulan je kan. Patut ke aku bayar zakat ni contoh.
Jadi mereka ni tanpa usul periksa kedudukan pendapatan untuk kiraan zakat, mereka dah buat satu assumption. Assumption mengatakan mereka ni tak layak bayar zakat. Main pukul rata je, sekarang ni baru tak apalah, yang penting aku tak kacau orang kan. Habis macam mana Ustazah boleh share tak berdasarkan pengalaman Ustazah banyak jadi bergaul dengan masyarakat kan? Macam mana cara nak lembutkan hati Ustazah? Ya, betul. Hati kita ni. Kerisauan saya adalah sebenarnya kerana kita banyak sangat ikut teori-teori barat, ya, teori macam nak menggandakan duit, ya, kemudian ya, dengan saham dan sebagainya. Memang kita tak ada masalah situ, tapi kita fikir macam kita nak bisnes, nak untung. Ketakutan saya adalah apabila kita menggunakan teori barat, kerana teori barat ini sangat berbeza. Dia terbalik dengan teori Islam. Betul. Teori Islam, bila kita bagi, kita akan dapat lebih. Dan dapat lebih itu bukan daripada sudut keuangan. Dan dapat itu sebab barakah itu dia sesuatu benda yang kita tidak nampak. Jadi kalau teori barat biasanya tengok capital lebih macam mana, kan. Lepas tu kemudian kamu perlu simpan berapa, simpan dulu, lepas tu begitu begini kan. Tapi kalau ikut teori Islam bukan simpan dulu, dia kena bayar zakat dulu. Subhanallah. Sebab itu adalah hak Allah. Jadi bila kita berurusan dengan keberkatan, dia adalah sesuatu yang tak nampak. Kalau ada duit 1 bilion pun tapi hati tak happy, tak boleh nak pergi ke kedai mana-mana dalam dunia ni nak beli happiness. Saya ada 1 bilion ni, saya nak beli kebahagiaan. Tak ada. Kalau misal kata dah sakit, pergi ke hospital mana pun, duit ada 1 bilion tau. Kita cakap saya nak beli kesihatan. Tidak akan ada. Yang ada pil, itu pun penat juga nak menelan. Lagi banyak. Boleh rosak buah pinggang kan Ustazah? Boleh rosak buah pinggang kita. Jadi dia menambahkan masalah lah pada diri kita. Jadi pada saya, untuk lembutkan hati ini, kita kena ingat bahawa hidup kita dekat dunia ni untuk apa sebenarnya? Jadi hidup kita ni, kita kembali balik kepada matlamat asal. Hidup kita adalah untuk Allah, ya. Jadi kita mencari rezeki dan sebagainya memang untuk ahli keluarga kita, tapi sebab siapa? Allah yang suruh, ya. Kemudian kenapa pula bayar zakat? Allah yang suka, kan. Dan sedekah ni, banyak-banyak sedekah. Kita memang tahu sedekah itu ada fadilat, ada keutamaan dan sebagainya, tapi tunaikan dulu sedekah yang paling Allah suka. Sedekah yang paling Allah suka adalah sedekah yang diwajibkan ke atas kita. Jadi benda-benda yang wajib, ya, solat contohnya, puasa dalam bulan Ramadan, kemudian zakatnya, hajinya, itu benda yang Allah suka, settlekan terlebih dahulu. Ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga hak Allah, apa yang Allah suka, Allah akan jaga apa yang kita suka. Sebab dan Allah tahu lebih daripada kita. Ingat, kita rasa kita tahu ke? Kita minat apa, suka apa, memang kita rasa macam kita tahu. Tapi sebenarnya Allah lagi tahu apa yang sesuai, apa yang layak untuk kita. Jadi untuk lembutkan hati kita, fikirkan balik. Aku ini dijadikan untuk apa ya? Aku dijadikan adalah untuk hamba Allah. So kita akan jadi rasa macam bebas tau. Sebab hakikatnya Ustazah, kita memang lahir, totally kita adalah hamba. Kan? Tak jadi hamba pada Allah, kita akan jadi hamba pada perut. Allah. Tak jadi hamba perut, kita jadi hamba pada majikan kita. Allahuakbar. Tak jadi hamba pada majikan, dah kahwin jadi hamba pasangan. Allahuakbar. Dah kalau ada anak-anak ramai jadi hamba pada anak pula. Jadi sebab kita salah pilih kita punya tuan. So kalau kita pilih tuan kita adalah Allah, maka apa yang Allah suruh, kita akan kata dah Allah suruh macam ni. Saya akan usahakanlah. Itulah terletaknya keimanan, ketenangan yang luar biasa, kan, hati kita yang lembut, kita bersedia untuk memaafkan orang lain, kita bersedia untuk membantu orang lain. Sewaktu kita rasa kita lah yang perlu dibantu ni. Tapi sebab apa kita kata aku ada Tuhan, aku ada Allah yang maha hebat. Jadi situlah kita akan rasa tenang dan lembut hati kita. Dia rasa sifat kehambaan tu Ustazah, dia jadi lembut hati. Aku ni nobody, tapi because adalah hamba Allah semata-mata, kan. Bukan hamba dunia, bukan hamba duit, bukan hamba gaji, kan. Bukan hamba. Dia jadi itulah kekuatan macam mana nak lembutkan hati kita. Subhanallah, saya suka dengan Ustazah cakap tadi, kan, isu saya tertarik dengan bagaimana seseorang yang berusaha untuk jadi caterer, buat catering, buka restoran dekat waktu di awal pandemik ni. Kalau ikut dari segi logiknya, memang
Memang tak ada mission untung. impossible lah. Betul. Nak cari pasal orang dah sendiri pun dah berapa kali dah bersilih ganti catering kat situ. Tapi beliau ambil risiko kerana kekuatan jiwa tu dekat dengan Allah ya. Subhanallah Akbar, tawakalnya sangat tinggi dan dia percaya dengan apa kewajipan tu membawa kepada keberkatan. Sebab dia terus bayar zakat je Ustazah. Bayar zakat. Allah. Memang rumah saya Ustazah bila saya dengar cerita tu kan. Saya kata ya Allah. Dan waktu tu saya ukur iman saya dengan dia. Saya kata dia punya keimanan sungguh. Orang kata sungguh tinggi. Kita ni pakai tudung labuh. Kan tengok dia tu biasa je macam tu lah kan. Dan sekali ukur tudung kita lah lebih besar. Jubah kita tu lah lebih longgarnya kan. Tapi saya kata Masya Allah. Dia kata, dia sebut apa tahu dengan saya? Ustazah, fabi ayyi ala'i rabbika Masya Allah. dia sebut macam tu kan. Jadi nikmat Allah yang mana yang kita nak dustakan Ustazah. Dia kata gitu. Saya dah termasuk dalam hati saya dia ni. Macam mana beliau sendiri begitu strong, lembutkan hati dia kerana sifat kehambaan tu tinggi sangat. Jadi kita nampak sangatlah sifat kehambaan ni, kita faham siapa kita. Itu adalah sangat penting untuk kita lembutkan hati kita supaya kita senang tunduk pada perintah Allah. Masya Allah, cerita tentang orang-orang yang nak berjaya ni Ustazah. Macam sahabat Ustazah tadi, kenalan Ustazah tadi yang orang yang sangat hebat. Orang yang memang rezekinya semakin bertambah kan. Azia dah berkat dia hidup dia. Bercerita tentang orang-orang yang sentiasa nak berjaya, nak mengeluarkan hidup dia daripada kesusahan, daripada lebih senang ataupun lebih berjaya, semua orang sebenarnya kan Ustazah. Jadi saya teringat tentang Asnaf. Asnaf di Zakat Selangor ni, di Zakat Selangor ni ada lebih daripada 60 buah keluarga Asnaf. Jadi terlalu ramai sebenarnya. Bayangkan Ustazah, dalam satu keluarga tu katakanlah ada 5 orang. Ibu, bapa dan 3 orang anak. Jadi kelima-lima tu dah dikategorikan sebagai Asnaf. Asnaf fakir, contoh Asnaf fakir. Jadi di Lembaga Zakat Selangor ada lebih daripada 60,000 buah keluarga. Jadi kita daratlah 5 ke lebih daripada 60,000 buah keluarga yang ditanggung oleh Lembaga Zakat Selangor pada setiap masa. Yang isu bedridden ke, isu banyaklah. Saya siapa yang follow FB LZS FB Lembaga Zakat Selangor memang tahulah kan. Jadi saya nak tanya Ustazah kan, kadang-kadang mereka ni ada yang sihat tubuh badan tapi disebabkan kehilangan pekerjaan ke ataupun diuji kan. Kadang-kadang mereka ni lebih banyak mengeluh lah Ustazah. Lebih banyak mengeluh dan mereka nampak seolah-olah macam negatif aja macam mana nak ubah hidup. Mereka dah hilang lost hope dah pada Allah. Kadang banyak menyalahkan takdir kan. Sedangkan kalau kita bandingkan tadi dengan cerita Ustazah tadi, yang kenalan Ustazah tadi, bagaimana dia sikap dia tu kan sangat positif. Boleh Ustazah kaitkan tak macam mana kita nak link the bridge lah antara dua tu? Apa pandangan Ustazah lah terhadap golongan-golongan yang fikir negatif ni, macam mana? Macam mana tu Ustazah? Saya lihat mereka yang berjaya ya tuan-puan, dia ada prinsip hidup dia. Dan prinsip hidup dia ini adalah we have to try our best and leave the rest to Allah. Jadi maksudnya kita cuba sedaya yang mungkin yang terbaik dan selebihnya serahkan pada Allah. Jadi hak kita, tugas kita, peranan kita dah buat. So mengeluh ini dia akan membantutkan perjalanan perjuangan kita. Sebab hidup ini adalah perjuangan. Kalau perjuangan, maksudnya mesti kena ada kesusahan, mesti ada cabaran kan. Jadi saya tak nampak kalau hidup itu adalah kebahagiaan. Tidak. Nak bahagia tunggu kita masuk dalam alam kubur nanti. Kalau kita jumpa dengan Allah nanti baru kita minta kebahagiaan itu. Tapi nakkan bahagia di situ, kita kena berjuang kat atas dunia ini. Mana boleh goyang kaki, tak adil kan. Jadi nabi-nabi, para anbiya, salafus salih, para sahabat, mereka sampai bergadai nyawa tuan-puan. Untuk ialah dia jadi syuhada, ya, mereka jadi terkorban di medan perang dan sebagainya. Dan bila mereka terkorban, mereka mendapat hadiah kebahagiaan itu start daripada alam barzakh lagi. Subhanallah. So jadi pada saya lah, kita berusaha untuk tengok apa yang saya boleh buat. Apakah yang saya boleh perjuangkan berbanding dengan apa yang saya dapat. Dia kalau tengok je apa yang aku dapat, dia kecewa. Kan? Tapi fikir, apa yang saya boleh buat untuk jadi hamba Allah? Apa yang saya boleh buat untuk bayar zakat?
Saya kalau tak bayar zakat ni tak boleh senang duduk lah. Apa yang saya buat ya? Jadi target kita itu bukan target berapa nak dapat. Macam contoh 20,000, saya target 20,000 sehari. Jangan tuan-puan, tapi target berapa banyak kita nak bayar zakat. Untuk kita tahu dapat keredaan Allah. Okey. Dan bila kita kata kita rasa susah, kan kita mengeluh, cuba kenangkan baliklah para anbiya, kan? Mereka ini adalah insan-insan yang sangat dekat dengan Allah. Firman Allah, wahyu Allah tu sampai pada dia macam tu je. Tapi tidak pada kita. Tapi mereka lah yang hidup lebih, apa orang kata tu, berat bebannya berbanding dengan kita. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh. Masa di Mekah duduk dekat rumah banglo. Rumah Sayyidatunah Khadijah kan, ya. Rumah banglo, rumah yang kira kata macam nak kata istana pun boleh, tapi rumah yang banyak sangat kelebihan dan kebaikan. Sebab tumpuan masyarakat waktu tu, siapa-siapa yang susah aja dia akan pergi ke rumah Sayyidatunah Khadijah. Jadi Nabi ni boleh menyantuni mereka dari dalam rumah sahaja. Tuan-puan, bila Nabi pindah ke Madinah, Nabi mana ada rumah? Tompang dulu rumah orang. Dan lepas tu bila ada rumah, bukan rumah dia, bilik. Dan rumah Nabi adalah bilik-bilik isteri-isterinya. Jadi Nabi tumpang dengan isteri dia, Masya Allah. Dan bilik itu kita tahu besar dia macam mana kan? Besar dia macam mana? Sayyidatina Aisyah tidur, Nabi nak solat, Nabi tolak dulu dia punya kaki ni sebab nak sujud. Macam tu punya saiz rumah Nabi. Tapi subhanallah, ada tak Nabi merungut? Tak pernah merungut, kan? Dan Nabi ajar, tuan-puan, Nabi ajar Sayyidatunah Fatimah kan? Sebab Sayyidatunah Fatimah kan dia nak hamba sebab dia penat bekerja dan sebagainya. Jadi dia pun minta hamba daripada Rasulullah SAW. Tapi Nabi gantikan, ini tips. Kalau kita kata tips, dia macam kita nampak, oh majalah kita ada tips kan? Kalau kita sebuah hadis tu rasa macam tak rasa sangat. Tapi ini adalah tips personal yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul bait, kepada anaknya Sayyidatunah Fatimah yang merupakan penghulu syurga. Ya. Tuan-puan, apa yang Nabi bagi? Nabi bagi tasbih, Nabi bagi tahmid, ya. Nabi bagi takbir. Maksudnya zikir. Yang kita kenal sebagai zikir Fatimah. Sebelum tidur baca subhanallah 33 kali. Lepas tu baca lagi Alhamdulillah 33 kali. Baca Allahu Akbar 34 kali. Genap semua 100 kali. 100. Jadi kalau rasa nak merungut tu, cepat-cepat baca subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian cepat baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan sebenarnya boleh je kita latih diri kita, Ustazah. Nak latih macam mana tuan-puan? Kita latih dengan cara seminggu jangan merungut. Kita cuba bertahan seminggu tidak merungut. Tuan-puan akan rasa kebahagiaan yang luar biasa. Luar biasa. Nak merungut je sebut subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Nak merungut lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tu nak teringat lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus datang apa rahmat Allah Taala, bantuan Allah. Betul. Dia akan seolah-olah dia nampak macam ni tau. Bila kita tidak merungut, kita akan fikir sesuatu macam how can I fix this? Macam mana saya nak buat ni dia akan jadi macam tu. Jadi bila kita berhenti daripada merungut, kita nak menyalahkan mak kita contohnya. Nak menyalahkan pasangan kita. Apalah suami kita ni malas lah gini-gini kan. Kita pun fikir, kalau tak merungut apa yang aku boleh buat ya? Dia akan begitu. Jadi bila kita fikir how can I fix this? Di situ yang kita punya kebergantungan kita akan datang kepada Allah. Jadi bila how can I fix this? Jadi kita kata ya Allah tolonglah aku. Masya Allah, situlah yang Allah nak. Kita bergantung kepada Allah. So jadi janganlah kita blok kebergantungan kita dengan Allah melalui rumutan-rumutan dan keluhan-keluhan. Subhanallah. Ya, bila kita sebut nama Allah ni bukan setakat rahmat Allah sampai kan Ustazah. Jadi dekat situ pertolongan Allah pun dah mula sampai. Daripada kita duduk marah-marah, maki hamun orang, nak salahkan orang lain kan Ustazah. Asyik orang lain je bersalah, macam kita je yang betul semua kan. Apa masalah juga. So kita je yang layak terima zakat, orang lain pembayar zakat pun masalah juga. Jadi kita banyakkan balik, check balik diri kita, muhasabah diri kita, insya-Allah dah ada jalan dia. Sebab kata Ustazah tadi banyak yang Ustazah share tadi kan. Jadi waktu pandemik ni Ustazah, kalau kita lihat kan banyak, saya sendiri pun pernah dengar Ustazah punya
ceramah dalam TV dan juga ustaz-ustaz lain, para asatizah lain yang beritahu bahawa musim pandemik ini kita galakkan bersedekah. Sedekah, keluarkan ibadah zakat tu. Masa ni lah keluarkan sedekah yang wajib. Masa ni lah kita berlumba-lumba beramal jariah. Jadi supaya kita dapat bukan setakat menyantuni orang yang dalam kesusahan, tetapi dia pula mendatangkan kejayaan bagi kita. Betul. Jadi boleh Ustazah share tak ada apa-apa yang menarik yang Ustazah pernah mengalaminya sendiri ke, Ustazah turun padang ke, macam mana? Ustazah sendiri terlibat dengan NGO kan, NGO tersebut. Jadi apa saranan Nabi SAW ni kan, pentingnya waktu pandemik ni boleh mengubati kita, penyakit kita, keadaan masyarakat tu akan jadi lebih baik dan sebagainya. Masya Allah, saya secara peribadi tuan-puan ya sangat berpegang kepada ayat yang sahabat saya terangkan tadi itulah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Dengan apa lagi perkara urusan dalam hidup kamu ni yang kamu nak mendustakan nikmat daripada Allah SWT. Covid ini satu nikmat sebenarnya. Pandemik ini juga satu nikmat. Sebab melalui pandemik dan Covid ini kita boleh dengar, boleh tak dengar ada gelandangan. Kita boleh macam tu kan? Sebab gelandangan pun ada dapat tempat yang tidak boleh dilepaskan. Saya masa tu terfikir, boleh pula dia orang buat boleh pula macam tu tau. Boleh pula tak ada orang di jalan. Boleh pula mereka mendapat perlindungan. Boleh pula ada orang macam itulah tuan-puan. Dan bila timbul juga masalah, maka kita tahu itulah masalah sebenar dalam masyarakat. So apa yang timbul? Masalah dalam keluarga. Perasan tak? Jadi kita dengan keluarga kita inilah tuan-puan, kita kena sedar bahawa ia adalah satu nikmat yang kita tidak boleh dustakan. Jadi kita kena ambil peduli dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita dan sebagainya. Pada saya masa memang betul waktu kita dalam keadaan sesak sebeginilah Allah galakkan kita untuk bersedekah. Tetapi sedekah situ kita faham bukan setakat sedekah dari sudut keuangan. Jadi kalau kita dah tunaikan zakat, Alhamdulillah. Tapi sedekah juga adalah dalam bentuk bantuan. Meringankan masalah orang lain kan. Memberi khabar gembira. Hatta kita berhadapan dengan dia dengan wajah senyuman. Itu juga adalah sedekah. Kita mengambil tahu, mendengar. Kita dengar je. Sedekah dengan telinga kita lah tu. Kan kita saya tengok Ustazah dekat Ustazah punya live. Ustazah senyum aja. Ustazah tengah marah ni pun Ustazah senyum. Saya cakap mesti orang tu rasa macam Ustazah ni marah aku tapi dia macam sayang kat aku juga. Ustazah senyum je kan, dia sedekah. Ustazah sentiasa bersedekah sebenarnya. Kita nak supaya orang tu dapat poin itu dan tapi dalam masa yang sama dia tidak rasa diri dia tertekan sebenarnya kan. Jadi itu adalah sebab kita bukannya banyak duit pun kan. Jadi mana yang kita boleh bagi, kita bagilah kebaikan tersebut. So sedekah dalam pelbagai aspek, pelbagai cara. Dan hasilnya, impak dia itu adalah bila kita dalam keadaan yang terdesak ataupun keadaan tertekan seperti ini, dalam diterima musibah, ya, kita menerima musibah waktu pandemik seperti ini, maka hati kita tetap tenang kerana kita telah menguruskan ataupun menyelesaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita rasa ada kekurangan lah, mungkin pada harta kita sebab kita dah bagi zakat tu kan ada kekurangan, Allah akan buka pintu hati kita ini untuk rasa macam aku perlu berusaha ni. Dan kita tahu kalau kita dah jaga hak Allah, Allah tidak akan mensia-siakan kita. Yang tadi ihfazikallah. Betul. Ihfazillah yahfazka. Allah jaga, kita jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Kita takkan ada prasangka macam tu Ustazah. Takkan kata Allah ni nak denda kita ke, apa dosa kita. Dia tak akan jadi macam tu. Sebab Allah jaga kita. Allah jaga kita. Kita fikir positif. Betul. Kan? Dan kita tak ada rasa guilty, tak ada rasa salah yang kita simpan dalam hati. Orang-orang yang rasa macam apa salah aku dia memang dah ada guilty, cuma dia tak nak mengakui saja. Sembahyang lambat, zakat tak membayar ke kan, dengan mak ayah ke kan. Jadi saya ada satu masa ni ada seorang anak muda. Dia sangat-sangat bijak tau. Dia dalam apa orang kata dia punya debat dia, hujah dia. Oh dahsyat. So lepas tu dia bagi tahu dengan saya lah, dia kata Ustazah, kenapa ya saya dalam aktiviti saya dengan grup, dengan kawan-kawan, dengan organisasi saya, saya rasa saya dah berusaha dah sehabis baik, dia kata. Tapi saya tak nampak saya boleh ke depan. Kenapa ya? Saya kata. Jadi kita ni bila ada pertanyaan macam tu, biasanya tuan-puan,
Kalau kita bertanya pun, biasanya kita memang ada melakukan kesilapan tapi kita tak nak akui. Jadi saya tanya dengan dia, Ustazah, ada mak ayah tak? Saya tanya. Lepas tu dia kata, ada. Saya kata balik, kalau dapat peluang cakap dengan mak ayah, minta maaf dulu dengan mak ayah. Subhanallah. Dan betul Ustazah, tak lama tu dia terus meleleh air mata. Lepas tu dia cakap apa? Dia kata, Ustazah, saya ada 2-3 kali memang mengecikkan hati mak saya. Tapi saya dah minta maaf dah Ustazah, dia kata. Saya dah minta maaf Ustazah, dia kata. Mak saya tak maafkan ke? Dia tanya macam itulah. So saya kata, gembirakan. So once kita dah sakitkan hati, memang boleh kita minta maaf, itu sepatutnya. Tapi jangan lupa kita kena cover balik. Cover balik, minta maaf, cover balik. Dan cover tu bukan sekali 2 kali, kena mungkin berkali-kali untuk tenangkan hati mak ayah kita, sebab mak ayah kita pintu syurga kita. Bagi mak ayah tu reto kan. Tak apalah, anak aku dah buat silap. Dia jadi happy balik. Dia jadi lepas, dia let go. Betul. Saya, Masya Allah Ustazah, bestnya dengan perkongsian tu. Nampak simple tapi kena dia punya halus je cara Allah SWT nak menegur kita kan. What's wrong with me? Apa yang tak kena dengan aku ni, rasa dah strive for the best dah, tapi still macam ada hardship sangat. Pada diri sendiri pun tak boleh nak overcome kan. So check benda-benda yang the most basic thing yang Allah dah sebut. Rupa-rupanya ada benda-benda ni, yalah, itu baru hubungan dengan ibu bapa, belum lagi bab rezeki kan, berkaitan dengan zakat. Masya Allah, subhanallah, cerita bab-bab ni, ya Allah Ustazah. Kalau cerita bab zakat ni, saya nak tanya dengan Ustazah kan, Ustazah bayar zakat dekat institusi zakat ke Ustazah bayar sendiri ke, macam mana? Saya ada 2 sebab saya tinggal di KL. Jadi saya ada bayar dengan PPZ dan juga dengan Lembaga Zakat Selangor. Sebab saya macam betul-betul border. Dan sebab tu sebab mak mentua saya, adik-beradik ramai di Selangor. Dan kita pun banyak juga apa kata tu, dapat rezeki daripada negeri Selangor. Saya memang bayar sama ada PPZ ataupun Lembaga Zakat Selangor. Biasanya senang cakap Ustazah, saya suka bayar dengan ejen. Dengan ejen zakat lah. Ejen ada ramai ejen-ejen zakat Selangor. Sama ada ejen, tapi kita kata maksudnya ada institusi zakat lah. Ya, ada. Jadi sebab ejen-ejen yang di bawah Lembaga Zakat Selangor ni pun kiranya membayar pada Lembaga Zakat Selangor sebenarnya. Bila kita bayar pada ejen, sebab ejen ni dia akan ada portion tertentu dia patah balik ke Zakat Selangor. Betul. Dan zakat adalah cara proses yang mana agihan semula tu berlaku. Jadi tahu tak sebab apa saya suka bayar pada institusi zakat? Sebab nombor 1, ada banyak sebab. Nombor 1, sebab saya kalau saya tanya kan zakat saya ke mana, dia boleh tunjuk dah senarai. Lepas tu yang kedua, dia ada pengurusan yang sangat baik, sangat rapi. Dan dia ada klasifikasi yang 8 asnaf tu sendiri, dia ada pembahagian-pembahagian dia. Berbanding kalau saya bayar sendiri Ustazah, saya mungkin kepada seorang ni je lah. Tapi mungkin pada pihak yang lain itu kita tak dapat nak bantu. Jadi dan sebenarnya secara jujur saya dah ikutlah dengan Lembaga Zakat Selangor ni lama. Ada juga dijemput lah daripada macam rehab center, pusat pemulihan kan, kemudian rumah orang tua yang dia di belakang dia itu adalah Lembaga Zakat Selangor. Jadi saya rasa memang pada saya lah Ustazah, kita kalau nak bayar cari amil ataupun cari institusi-institusi yang benar-benar memang dia takhasus. Walaupun biarlah apa orang kata pun kan dia kata apa ni Lembaga Zakat Selangor tak buat kerja ke apa ke kan. So pada saya itu cara orang menilai sendiri. Kalau tak tahu kena ambil tahulah, kena datang sendiri ke pejabat Lembaga Zakat, baru nanti you all akan nampak. Wow, ini rupanya kerja-kerja mereka. So sebab kita bukannya community, bukannya pegawai zakat, so kita akan senang cakap. So saya tak berapa selesa dengan cara itu, dan saya menggalakkanlah pada sahabat-sahabat para penonton sekalian, kita ikut saluran yang betul. Ikut saluran yang betul. Ikut saluran yang betul. Sebab kita takut nanti kita ingat orang ni asnaf. Betul. Orang punya buka asnaf dah tak sah zakat kita. Betul, takut. Sebab amanah tu kan. Amanah daripada Allah untuk identify 8 asnaf yang disebut di dalam Al-Quran. Yes. So sebenarnya bila kita tak identify asnaf fakir dan miskin Ustazah di negeri Selangor,
dia ada banyak tolakan-tolakan yang diconsider untuk cost living needs lah, basic living needs kan. Jadi benda tu telah dibuat oleh UKM sendiri, kajian yang dipakar-pakar UKM Pakar Runding ni di kalangan lecturer dengan profesor. Mereka buat kajian setiap 2 tahun. Mereka akan buat kajian tentang kos sara hidup di Selangor. Jadi mereka ni yang akan bagi keputusan, the fact finding about the berapa kos yang diperlukan untuk sufficient living kan dekat negeri Selangor yang asas basic living needs. Jadi kat situlah dia jadikan benchmark untuk kiraan asnaf fakir dan miskin, penentuan asnaf fakir ke asnaf miskin ke, dan juga adakah orang ni merupakan pembayar zakat. Dengan satu dipanggil hak kifayah tu, dia akan jadi satu benchmark. Kalau pembayar zakat itu merupakan tolakan-tolakan yang ditolak sebelum kiraan zakat pendapatan lah. Saya rasa Ustazah dah sedia maklum sebab Ustazah pembayar zakat dan ramai pun dah biasa buka website zakat Selangor. Cumanya Ustazah nak tanya Ustazah kan, sebab kita ni takut tersilap asnaf kan. Orang ni rupanya bukan asnaf kan, nampak susah, rupanya senang. Itu banyak berlaku. Rupanya sedikit. Rupanya sedikit, banyak orang-orang kita ni ada aset banyak kan, ada duit simpanan tapi dia mengatakan pendapatan dia tak ada. Jadi dia banyak buat helah. Jadi sedangkan orang pun bayar zakat kat dia kan. Jadi benda ni satu benda yang bahaya kalau kita agih sendiri. Betul tak Ustazah? Betul. Bila kita agih sendiri, silap gaya, na'udzubillah min zalik, zakat kita tu tidak sah. Tidak layak dipanggil sebagai ibadah zakat yang merupakan ibadah rukun. Masya-Allah. Jadi apa kata-kata satu ayat yang Ustazah boleh simpulkan kepada mereka-mereka ni yang enggan bayar zakat kepada institusi zakat? Mereka tak nak bayar kepada SZS, tak nak bayar kepada Lembaga Zakat Selangor, ataupun kalau mereka berada di negeri lain, mereka tak nak bayar kepada institusi zakat negeri masing-masing. Mereka memilih untuk beragih sendiri. Jadi apa ayat yang sesuai yang Ustazah nak tegur mereka ni supaya mereka sedar bahawa kesilapan ni boleh berlaku menyebabkan rosaknya ibadat tu. Okey. Pada saya, melalui pengalaman saya, kita kena ingat ya tuan-puan, sikap masyarakat dibentuk oleh kita juga pembayar zakat. Maksudnya apa? Sikap masyarakat ini, kalau dia meminta-minta, sebab kita melayan-layan. Adanya sindiket sebab adanya pemberi. Tak kena tempat. Jadi kalau kita nak benteras, kita panggil jenayah ataupun kezaliman dalam masyarakat ini, maka kita perlu iktiraf dan ikut saluran yang betul tuan-puan. Saya lama fikir dah. Pertama masa saya belajar zakat dulu kan, saya kata Amil pula dapat bahagian dia gitu kan. Untung Amil kan. Rupanya bila kita dah besar, kita tahu ya Allah, Amil punya kerja nak cari asnaf itu bukannya mudah tuan-puan. Tak semudah yang kita sebut 8. 8 asnaf, tak semudah itu. Allahuakbar. Kemudian yang kedua tuan-puan, saya selalu terfikir daripada selalu masa remaja dulu, saya pergi umrah. Ustazah, pergi umrah kan 18 tahun. Saya pergi dengan ayah saya, arwah ayah saya dan keluarga saya. Ustaz Muhammad Dasuki. Bukan ustaz tu, dia Wak Dasuki. Wak Dasuki. Oh, dia dapat arwah dah, masya-Allah. Subhanallah. Jadi pergi ke sana dan saya bila saya bagi sedekah gitu kan, saya nampak attitude ataupun sikap mereka yang duduk di Masjidil Haram dan sebagainya. Bila kita bagi, dia akan jadi lagi keroyok tau. Keroyok tu apa yang macam maksudnya? Macam berkerumun dia mengejar kita kan. Semut lah. Saya kata menakutkan. Saya katakan saya takut. Lepas tu kat situ tetap ada pencopet, orang katakan yang seluk, pencuri dan sebagainya. Dan hari ini maksudnya dah tua macam ni, dah tak ada dah sindiket-sindiket itu. Ustazah. Tapi yang saya nampak ramai orang bagi tukang sapu kan. Saya lihat sikap diorang itu berubah. Daripada menyapu bersih, dia duduk tunggu tengok orang punya tangan seluk poket. Jadi bila ada tangan seluk poket, dia mula nak dekat. Kan? Jadi pada saya kata ya Allah, kenapa jadi macam ni? Kenapa kita bagi sedekah tapi perangai orang ni jadi berubah? Patutnya kita bagi sedekah benda tu baik kan? Jadi perangai dia mesti baik. Dan kemudian lama saya menung, kemudian duk bincang-bincanglah dengan sahabat-sahabat kan. Jadi akhirnya baru saya faham sikap kita dalam memberi menentukan sikap penerima.
Kalau penerima itu dia macam seolah-olah yalah ada sindiket, ada berlaku khianat, tidak beramanah, menipu dan sebagainya, it is because of us. Cara kita bagi itu tidak mengikut saluran. Tapi bayangkan tuan-puan, kalau satu negara ini kita bayar ikut saluran zakat yang betul. Sindiket-sindiket ni mudah aja kita tepis-tepis tangan ni. Sebab nanti kita akan tanya, kenapa tak minta kat lembaga zakat? So tak kisahlah apa alasan yang dia pakai pun kan. Bagi ikut lembaga zakat. Saya dah bayar kat sana. Kita dah bagi melalui sedekah pun ada, fidyah pun ada kan. Jadi pergi ke sana. Tuan, pergi ke sana. Nanti kalau dia mengadu, alah sebab zakat ni bukannya banyak, sebulan RM50 aja. So kita kena ada trust. Kita kata, kalau sebulan RM50, tak adalah sebulan RM50 kot, tak ada sebulan. Ada, dia lagi banyak bantuan dia dapat. Kadang banyaklah Ustazah, kiri kanan, depan, belakang, atas, bawah. Lebih banyak mereka punya bantuan daripada Amel sendiri. Ya, cuma kita tak tahu sahaja kan. Jadi sebab tu tuan-puan, kita sokonglah institusi-institusi ini bukan nak membodek, bukan kerana borak-borak zakat ini datang daripada Lembaga Zakat Selangor, tapi sedarlah buka kita punya minda, hati kita, jiwa kita ini kita lihat, kita tak nak membentuk attitude penerima-penerima sedekah yang hodoh, yang menjadi bebanan kepada masyarakat, kepada Islam dan kata tarnishlah dignity ataupun mencacatkan maruah Islam itu sendiri. Betul. Kan nampak macam Islam ni jadi suka meminta-minta kan. Sedangkan Islam jaga aib orang-orang yang dalam kesusahan ni dengan adanya institusi zakat ni kan Ustazah. Orang-orang yang dalam kesusahan ni kan tak perlu expose diri mereka nak meminta-minta kan. Betul. Datang kepada SZS secara senyap, SZS terus bagi bantuan secara senyap. Jadi ada banyak sebab kan Ustazah sebenarnya pensyariatan zakat ni, institusi zakat ni cantik Allah bagi dah urusan ni dikendalikan oleh pemerintah zakat lah. Pengurusan zakat sendiri yang mencari asnaf, mereka yang bertanggungjawab sepenuhnya, mereka sendiri yang akan dipertanggungjawabkan di dunia akhirat oleh Allah SWT. Jadi kita tak payah pening-pening, betul tak? Tak payah nak pening-pening, ini asnaf ke bukan asnaf ni. Dah jadi mission impossible pula kita nak tahu dia ni senang ke susah ni. Ramai yang telefon saya Ustazah. Saya tak tahu Ustazah, saya dah bagi hari tu zakat kat anak saudara saya. Tapi saya nampak dia macam susah. Tapi saya tengok dia ada kereta dia. Tapi kadang-kadang dia pergi bercuti juga. Jauh juga cuti dia pergi berbanding saya. Saya tapi dah bayar zakat. Macam mana ni Ustazah? Saya sah ke zakat saya? Saya nak jawab pun saya jadi pening. Betul. Masya Allah. Bila sebut sah ni tentang ibadah memang sangat menakutkan. Ada satu lagi Ustazah yang saya belajar ni. Macam tak sabar nak cerita dengan penonton semua tau. Saya pergi ke Palestin ya. Kemudian sampai di sana ya, kita melawat beberapa masjid dan juga daerah-daerah lah. So saya ni bawa amanah daripada rakyat Malaysia. Masa itulah kan adalah beberapa ribu je daripada kawan-kawan yang saya kata saya nak pergi ke Palestin. Dia kata tolong nak bagi kepada ni lah rakyat Palestin, nak sedekah kan. Saya pun ambil lah sedekah-sedekah tu. Jadi bila nak bagi ini kata tour guide. Jadi tour guide Palestin. Dia kata, okey kita akan sampai, kau terjemah lah kan, cakap bahasa Inggeris kan. Okey kita dah sampai dah kat tempat ni, dia kata tuan-tuan puan-puan akan nampak nanti ada anak-anak sekolah. Kan, saya punya cadangan, tuan-puan tolong jangan bagi apa-apa pada anak-anak sekolah itu. Pada anak-anak itu. Lepas tu kita pun tanya lah, kenapa? Masing-masing dah mula nak selok poket kan. Dia cakap apa? Sebab kita tak nak spoilkan anak-anak itu. Jadi anak-anak itu nanti tak nak belajar, dia nampak bas sahaja, dia hilang dia punya fokus nak belajar, yang dia tahu duit. Dia kata kalau kamu betul-betul nak memberi, dia kata cakap pada saya akan salurkan, kita bawa jumpa dengan mufti-mufti. Jadi memang saya untung saya jumpa mufti Baitul Maqdis, saya jumpa lagi satu mufti Baitul Laham. Dua Baitul Laham dengan Baitul Maqdis kita jumpa dan kita memang serahkan di situ. Dia kata di situ nanti mereka akan agihkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. So dia kata kalau you bagi, ikut tengok macam anak-anak ni kan, anak-anak yatim ke apa ke, dia sedekah you macam seolah-olah akan lebih spoilkan mereka. So you have to be very smart. Sebab kita adalah pemegang amanah Allah. Dekat situ kita nampak kaitan apa cerita Ustazah tadi tu dengan pensyariatan institusi zakat ni. Betul. Allah nak bagi kita kemas masyarakat kita, bukan masyarakat yang meminta-minta, mengaibkan diri di khalayak ramai. Tetapi dengan pensyariatan institusi zakat ni kita ada saluran. Orang-orang yang dalam kesusahan ni ada saluran. Betul. Untuk mengadu kesusahan mereka secara aib mereka secara senyap. Apa keperluan mereka yang masalah ni semuanya diuruskan oleh
institusi zakat. Jadi subhanallah cantiknya amanah Allah ni Ustazah. Betul. Subhanallah, masya-Allah, saya pun gembira dengan perkongsian Ustazah banyak sangat hari ni. Ustazah share pasal caterer tadi, Ustazah share pasal banyaklah. Saya rasa satu benda yang menusuk hati sebenarnya. Kalau saya ni pun rasa menusuk hati. Saya percaya tuan-tuan, puan-puan semua, hadirin semua yang mendengar pada hari ini pun boleh berfikir sejenak sebenarnya pentingnya isu keberkatan dalam hidup kita ni dan kaitannya dengan kita melakukan ibadah-ibadah wajib kepada Allah, terutamanya yang berkaitan dengan zakat lah hari ini, sebab kita berborak-borak hari ini berkaitan dengan zakat. Jadi insya-Allah Ustazah, untuk sekian kalinya soalan satu kata-kata akhir daripada Ustazah, kata Ustazah lah, akhir daripada saya. Ustazah rasa penting tak, relevan tak sisi zakat dekat Malaysia ni? Kalau kita dah bincang tadi, sangat relevan kan? Ni Ustazah sendiri kata-kata ayat yang terakhir lah. Apa Ustazah? Pada saya, Allah tidak pernah asingkan kalimah zakat daripada solat. So kalau kita rasa solat itu suatu benda keutamaan, maka begitu juga zakat. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Jadi kita dapatkan keberanian dan juga kekuatan pada jiwa kita ini untuk membayar zakat sebagaimana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So harapan kita hanyalah redha Allah dan kita adalah hamba kepada Allah. Kita bukan hamba pada nafsu, hamba pada perut, hamba pada duit. Bukan hamba duit, ya. Okay. Dan buktikanlah melalui pembayaran zakat kita yang berkala atau yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Seronoknya dengan kata-kata daripada Ustazah kan, dia kita recall balik, muhasabah diri kita balik, kita check balik kan tahap tawakal kita pada Allah macam mana, tahap lembutnya kita sebagai hamba, hati kita ni kita beri lembut tak kehambaan kita ni pada Allah. Dan insya-Allah nanti next time nanti saya nak jemput Ustazah lagi lah. Boleh. Seronok dengan Ustazah ni, macam-macam Ustazah share. Ya Allah, saya InsyaAllah nanti kita akan bersama dengan Ustazah lagi di masa akan datang. InsyaAllah saya percaya semua hadirin semua terhibur dengan perkongsian daripada Ustazah tadi dan juga dapat banyak sangat manfaat pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. Dan kalau nak bagi pantun tu, pantun yang dia biasa orang dengar lah. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercahaya bang tiga. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Kalau ada semua di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi dengan Ustazah. InsyaAllah. Sekian dulu daripada slot daripada saya, Ustazah Syarina dan juga Ustazah Isfadia. Seorang influencer yang kita biasa dah nampak. Orang yang berani bersuara. Dan juga insya-Allah kita bertemu lagi di masa akan datang. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.